Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Mesti anda semua terkejut kan melihat cikgu memakai baju Melayu dan juga apa ini? Ini ialah kain pelikat. Sebab cikgu tak ada apa tu namanya yang pakai di kepala tu, maka cikgu gantikan dengan kain pelikat. Okey, baiklah. Kita imbas kembali apa yang kita telah belajar minggu lepas, iaitu mengenai kata ganda. Jadi di sini cikgu nak bertanya kepada secara rawak, cikgu akan pilih siapa yang bertuah akan menjawab soalan cikgu. Okey, Amirul. Minggu lepas kita tata bahasa dah belajar apa? Kata ganda. Kata ganda ada berapa jenis? Ya, 3. 1 penuh, separa, satu lagi tidak ingat. Okey, bagus. Bagi tepukan kepada Amirul sebab dia dah mencuba. Satu lagi siapa ingat? Berimbuhan. Jadi minggu lepas kita dah belajar kata ganda. Di minggu ini tata bahasa untuk minggu ini ialah sebut bersama cikgu ialah apa ni? Kata, maaf cikgu, ini adalah kata adjektif. Jadi kata adjektif cikgu belum ajar lagi, dan mungkin antara kamu sudah pun tahu sedikit dia, sebab kata adjektif ni telah pun belajar sejak daripada sekolah rendah lagi. Dan kata adjektif ni selalu bermain di sekitar kita ataupun di sekeliling kita. Cuma kita tak perasan, itu kata adjektif rupanya. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan dan mengajar apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif yang sebenarnya. Okey, baiklah. Kata adjektif lebih mudah untuk dikenali. Satu, dikenali sebagai kata sifat. Maksudnya di sini, kata adjektif juga ada setengah orang memanggilnya sebagai kata sifat. Itu dalam bahasa mudahnya, sebab kata adjektif kita ambil sempena bahasa Inggeris. Kata sifat ialah bahasa Melayu yang sebetulnya, tapi kita telah menggunakan pakai perkataan ini. Dan kata adjektif ni dia menjadi unsur kepada FA. Apa itu FA? Menjadi unsur kepada FA. Apakah FA? Apakah FA? Yang mengangkat tangan di belakang, Atika? Ya, benar. Itu ialah frasa adjektif. Okey. Apa yang dimaksudkan menjadi unsur kepada frasa adjektif? Siapa boleh sukarela untuk memberitahu apa yang dimaksudkan menjadi unsur? Mungkin ada yang mengetahui tapi malu-malu. Tidak ada ya. Jadi cikgu akan terangkan. Contohnya, jika kita nak membuat ayat frasa adjektif, contohnya cikgu sangat kacak. Cikgu sangat kacak. Frasa adjektif ini ialah satu frasa sebab dia sangat pendek yang telah pun menjadi satu ayat. Dan cikgu sangat kacak ini mempunyai adjektif di dalamnya. Dan ini frasa ini disebut sebagai frasa adjektif sebab mempunyai apa ini? Kata sifat ataupun kata adjektif. Okey, baiklah. Nombor 3 ialah
Kata adjektif ni dia menerangkan keadaan ataupun sifat kata nama. Keadaan dan sifat kata nama. Apa yang dimaksudkan menerangkan keadaan dan sifat kata nama? Kita lihat contoh ini kembali ya. Ini adalah FA, frasa adjektif di sini. Ini ialah FA. Ini sudah pun menjadi FN. FN campur dengan FA sudah menjadi satu ayat. Jadi menerangkan keadaan sifat, maksudnya FA ni menerangkan cikgu ini. Contohnya kekacakan. Kacaknya merujuk kepada siapa? FN ini, iaitu cikgu tersebut. Jadi kata sifat yang selalu kita gunakan di sekeliling, contohnya saya sangat lambat berjalan. Apa kata adjektif di situ? Oh, Fatimah, apa dia? Lambat, ya. Saya tu ialah saya. Lambat tu apa? Menerangkan keadaan saya yang lambat. Jadi boleh nampak kan? Kita ulang sekali lagi ya bersama cikgu. Dikenali sebagai apa? Kata sifat menjadi unsur kepada frasa adjektif. Dan yang ketiga ialah ciri yang paling umum, ialah menerangkan keadaan dan sifat kata nama. Ini dia sebagai contohnya. Okey, buat masa sekarang keluarkan buku nota tata bahasa dan salin yang ini dahulu ya. Sementara tu cikgu akan ambil satu kertas untuk edaran. Okey, cikgu rasa semua dah siap salin. Jadi cikgu akan bagi satu contoh, bukan satu contoh, 5 contoh ayat adjektif yang lengkap. Dan kita akan bincangkan bersama untuk mengenal pasti di manakah kata adjektif tersebut. Okey, 5 ayat ini ialah ayat yang berbentuk umum. Adik saya tinggi. Okey, Laila, adik saya tinggi. Di manakah kata adjektif? Ya, betul, tinggi. Tinggi ni menerangkan siapa? Adik saya. Bagus. Nombor 2 ialah Ali sangat pandai. Okey, Khairul di belakang sekali. Ya, pandai. Pandai ni menerangkan siapa? Ali. Ali ni merupakan apa, Khairul? Kata nama, ya betul. Suaranya merdu sekali. Sukarela? Tidak ada. Jadi cikgu akan pilih lah. Okey, Abu yang seperti mengantuk tu. Abu, okey Abu. Abu, suaranya merdu sekali. Di manakah kata adjektif ataupun kata sifat? Merdu, ya merdu. Merdu ni menerangkan siapa? Abu. Suara. Lagi. Ya, suaranya. Nya di sini merujuk kepada seseorang. Suara itu pemilik seseorang tersebut. Okey, nombor 4 ini bilik kecil mudah diurus. Boleh jadi mudah, boleh jadi kecil dan juga mudah. Ada 2 kata adjektif di sini. Kecil, mudah. Yang kelima, bola rugby berbentuk lonjong.
Okey, yang ni cikgu akan bagi itu lonjong. Lonjong ni apa maksud lonjong? Okey, dalam kalau macam ni, yang mana satukah lonjong di antara tiga ini? Ini? Tak. Ini? Ya, ini lonjong. Sebab itulah bola rugby dia berbentuk lonjong. Jadi, cikgu dah bagi tahu contoh ayat ini. Di bawah yang kamu salin tadi, sila salin yang ini ya. Cikgu akan tampal tinggi sedikit. Okey. Sementara kamu menyalin, cikgu akan teruskan dengan jenis-jenis sebentar lagi. Okey, baiklah, cikgu rasa kamu dah siap salin dan cikgu akan ajar jenis kata adjektif. Seperti kata nama, dia ada jenisnya juga, seperti am dan has. Am dan has ini ialah jenis dia. Dan kata adjektif juga mempunyai jenis yang berbeza. Contohnya, ada 9 jenis kata adjektif. Di sini sudah cikgu maksudkan beberapa jenis yang berbeza di sini. Contohnya, nombor 1 sifatan atau keadaan. Nombor 2 ialah warna. Nombor 3 ukuran. Nombor 4 ialah bentuk. Nombor 5 ialah waktu. Nombor 6 jarak. 7 cara. 8 perasaan. Dan yang terakhir ialah panca indera. Apa dimaksudkan dengan panca indera? Ya, ada ria rasa. Ria rasa manusia ada berapa? Aimi? 4? Tidak tepat. Sebenarnya ria rasa manusia ada 5. Yang pertama melihat, yang kedua merasa, ketiga menghidu, keempat mendengar, dan satu lagi ialah menyentuh. Itu ialah ria rasa manusia yang sekarang. Tapi ada setengah manusia telah mengaku ada 6 deria. Cikgu pun tak tahu apa maksud yang ke-6 tu. Jadi kita abaikan. Jadi sekarang manusia ada 5 deria. 5. Okey. Okey, cikgu akan tampal di bawah dia. Jadi boleh salin dahulu. Memandangkan jenis kata adjektif ni ada 9 ya. Tetapi cikgu hari ini hanya akan mengajar sebanyak 5 jenis sahaja. 4 jenis lagi cikgu akan bawa kepada kelas yang seterusnya, agar kita belajar dalam keadaan yang selesa, boleh diterima dan juga bermanfaat. Cikgu tak nak kita belajar banyak tapi masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak nak perbuatan tu. Jadi itu membuang masa. Jadi kita akan belajar sesuatu yang memberi kesan kepada kita. Okey, baiklah. Dari 9 ini, cikgu akan ajar sifatan, warna, ukuran, bentuk dan juga waktu. Cikgu akan bagi di sini. Okey. Lagi 4, iaitu jarak, cara, perasaan, panca indera, cikgu akan bawa kepada kelas minggu hadapan. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu apa dimaksudkan sifatan, apa dimaksudkan dengan warna, apa yang dimaksudkan dengan ukuran, apa yang dimaksudkan dengan bentuk, dan apa yang dimaksudkan dengan waktu.
Okey, boleh salin dahulu sementara cikgu memantau. Mungkin ada yang tidak menyalin, jadi cikgu akan Okey, baiklah. Cikgu rasa kamu dah siap salin ni. Cikgu akan buang. Dan cikgu akan tampal jenis-jenisnya. Okey. Yang pertama ialah tadi sifatan dan ataupun dipanggil keadaan. Memberi pengertian sifatan kepada siapa? Boleh jadi manusia, haiwan dan benda. Contohnya ialah baik, jahat, cerdik, gopoh, lemah, berani, takut, sihat. Apa maksud gopoh? Gopoh ni dia seakan cuar. Macam tu. Dia seakan cuar. Apa tadi? Memberi pengertian sifatan yang merujuk kepada siapa? Manusia, haiwan dan juga benda. Maksudnya di sini ialah merujuk kepada kata nama. Kata nama tersebut terdiri daripada benda, haiwan dan juga manusia. Yang kedua ialah warna. Memberi pengertian warna, iaitu nama-nama warna seperti merah, kuning, hijau, perang dan ungu. Perang ke perang? Perang. Perang tu apa? Perang yang lawan pedang tu kan? Perang menyebabkan apa? Kesengsaraan. Okey, perang ni seperti apa? Warna apa? Warna tembaga kan? Okey, baik. Warna tembaga. Okey, cikgu akan buang yang ni dahulu. Maksudnya dah. Dan cikgu akan teruskan yang ketiga dan juga keempat. Okey, yang ketiga tadi ialah ukuran. Ukuran memberi pengertian ukuran. Contohnya panjang. Boleh ukur tak panjang? Boleh. Pendek? Boleh ukur. Kecil, besar, tebal, nipis, semuanya boleh ukur. Maksudnya di sini ialah ukuran tu yang semestinya boleh diukur. Seperti cikgu ini ialah tinggi dan juga bilik ini sangat luas, sangat besar. Buku cikgu sangat tebal. Apa lagi yang boleh dikaitkan dengan ukuran? Beg duit cikgu sangat nipis. Tapi tak apa, lupakan yang itu. Jadi itulah sebagai ukuran, iaitu memberi pengertian ukuran kepada sesuatu kata nama tadi. Okey. Yang kedua ialah keempat, ya betul, nasib baik tegur. Yang keempat ialah memberi pengertian rupa bentuk. Bulat, lonjong, bujur, leper, bengkok, lurus, buncit. Seperti contoh yang cikgu bagi tadi. Ini, bola rugby berbentuk lonjong. Merujuk kepada bentuknya itu menerangkan sifat bola rugby ini. Jadi, kata adjektif ini menerangkan sifat bola rugby yang berbentuk lonjong. Lonjong, bulat, bujur, leper, bengkok, lurus, buncit. Buncit juga menjadi bentuk. Sekarang di Malaysia sangat tinggi ya kes obesity. Dan cikgu harap nanti kamu dah mencapai usia dewasa, amalkan gaya hidup sihat dan sentiasalah bersenam agar kita selalu sihat. Bukan di sini saja, di sini dan juga di sini. Okey, baiklah. Untuk yang kelima, sekejap lagi cikgu akan bagi salin ya. Kita terangkan satu persatu.
Okey, yang kelima ialah waktu ataupun masa. Merujuk kepada pengertian konsep masa seperti baharu, lama, segera, silam, lampau, lewat dan banyak lagi. Contohnya cepat. Saya selalu datang lewat ke sekolah kerana apa? Bangun lewat. Bagi contoh lain. Okey, lampau. Okey, Amirul, bagi contoh ayat untuk lampau. Okey, Amirul bagi contoh. Saya sangat sedih apabila mengingat kisah lampau. Wah, kisah cinta ke Amirul? Oh tak kan, taklah. Jadi kita harap Amirul bertabah menghadapi segala kisahnya yang lalu. Jadi okey, baiklah. Itu kelima-lima jenis kata adjektif yang cikgu dah ajar tadi. Yang pertama ialah, lihat balik. Yang pertama ialah sifatan, warna, ukuran, bentuk dan juga masa, waktu. Jadi lima jenis kata adjektif ini cikgu nak dalam kumpulan, 5 kumpulan. Cikgu nak setiap kumpulan ada 4 orang, memandangkan kamu ada 20. Jadi 4 orang satu kumpulan. Okey, bergerak sekarang dan kita akan buat aktiviti kumpulan. Okey, sementara cikgu akan edar beberapa soalan. Okey, baiklah. Cikgu dah edar marker pen dan juga kertas untuk kamu menulis. Apa yang perlu kamu tulis di atas kertas itu ialah ini. Objektif kedua pembelajaran kita pada hari ini ialah menghasilkan 3 ayat kata adjektif mengikut jenis yang diberikan secara berkumpulan. Okey, baiklah. Okey, baik. Kumpulan 1 akan ambil keadaan atau sifatan. Kumpulan 2 nak apa? Kumpulan 2 nak warna. Okey, warna. Boleh rujuk di sini. Nak ukuran ni. Kumpulan 4. Apa kumpulan 4? Di mana? Okey, Amirul ketua. Kumpulan 4 nak apa? Ada bentuk dan waktu. Bentuk. Kumpulan 5 secara mudahnya akan dapat waktu. Okey. Dalam masa yang berbaki 20 minit lagi ni, cikgu nak kamu semua berbincang dalam kumpulan. Dan jika ada yang tidak faham, boleh panggil cikgu dan cikgu akan datang. Okey, berbincang. Hasilkan 3 ayat saja. Lebih lagi baik, kurang Jadi mengikut kumpulan yang diberikan jenis-jenisnya, maka sila buat dalam masa yang diberikan. Cikgu akan pantau setiap kumpulan agar tidak ada yang bermain, ya. Okey, baik. Cikgu dah pantau dan semua dah siap kerja. Jadi kita mulakan dengan kumpulan 1 untuk perbentangan. Okey, ini kumpulan 1 dah buat. Baik,
Kumpulan 1 mendapat apa tadi? Sifatan. Budak baik selalu dipuji. Di manakah kata sifat bagi ayat pertama ini? Baik. Baik ini merujuk kepada siapa? Menerangkan siapa? Budak. Maksudnya menerangkan budak. Yang kedua, anak Abu sangat cerdik. Abu kata nama khas, huruf besar ya. Sangat cerdik. Yang manakah ini kata adjektif? Cerdik. Pegawai itu sungguh berani. Jadi Haikal bermain-main ya. Yang mana? Berani. Bagus Haikal. Main-main pun masih fokus ya. Okey, kumpulan 1 semua betul. Dan 3 ayat ni cikgu terima. Dan kumpulan 1, kumpulan lain pun boleh salin ya jawapan ni dalam buku sebagai contoh tambahan. Cikgu akan sampai di sini ya untuk sementara. Okey, baiklah, kita teruskan dengan kumpulan 2. Kumpulan 2 dapat warna. Baik, kumpulan 2 mendapat warna. Warna biru kegemaran kakak. Maksudnya di sini kita nampak jelaslah bahawa warna merujuk kepada warna. Warna biru kegemaran kakak. Maksudnya merujuk kepada menerangkan siapa? Menerangkan kakak. Dan juga warna. Warna biru ni ialah warna kegemaran kakak. Yang kedua ialah baju merah itu kepunyaanku. Merah. Kepunyaan boleh merujuk kepada baju. Milik siapa? Orang tersebut. Jadi warna pakaian seragam kami ungu. Ungu. Okey. Di sini pun betul merujuk kepada pakaian seragam tersebut. Okey, baiklah. Kumpulan ni betul, tiada masalah. Sekejap ya, cikgu. Okey, kumpulan 3. Kumpulan 3 mendapat ukuran. Ukuran ni seperti apa tadi? Bilik luas, cikgu tinggi, cikgu mempunyai dompet yang nipis kan tadi kan. Okey, ukuran seperti itu. Contohnya bilik ibu sangat kecil. Di manakah ukuran? Kecil. Kecil ni menerangkan siapa? Ibu ke bilik ibu? Ya, dua-dua. Maksudnya menerangkan bilik ibu. Ini adalah kata nama. Jambatan panjang itu sudah siap. Jambatan panjang itu sudah siap. Yang manakah ukuran? Kumpulan 3. Manakah panjang? Betul-betul. Merujuk kepada ini menerangkan panjang ini menerangkan sifat siapa? Orangkah? Tak. Merujuk kepada jambatan. Ketua kami tinggi orangnya. Ada ketua di sana, patutlah guna ayat ini. Okey, baiklah. Betul. Ini tinggi merujuk kepada ketua. Jadi ini kumpulan 3 dah buat. Jadi cikgu akan buang kumpulan 1 dah siap salin kan. Dah siap salin, cikgu akan buang dahulu. Dan kumpulan 3 yang lain boleh salin. Yang lain boleh salin ya, sebagai tambahan. Dan teruskan dengan kumpulan 4. Baiklah, kumpulan 4 mendapat bentuk. Bentuk ni merujuk kepada apa tadi? Bola rugby kan, bertelonjong kan. Okey, kumpulan 4 mendapat bentuk. Bola berbentuk bulat. Bola apakah? Bola sepak. Umumnya bola ni bulat lah, sebab kalau
bola empat segi, dia tak panggil bola. Okey, di sini ialah bulat, merujuk kepada bola tersebut. Perutnya buncit. Perutnya, ini ialah perasaan nama. Buncit ni menerangkan apa? Perutnya, betul. Yang ketiga ialah sebuah meja lonjong dicuri semalam. Meja lonjong? Meja yang macam ni? Oh, meja kan. Betul-betul boleh terima. Dicuri semalam. Lonjong ni merujuk kepada meja. Okey, boleh. Okey, baik. Cikgu akan tampal di sini. Okey, kumpulan terakhir sila hantar. Baik, cikgu dah dapat kumpulan terakhir. Kumpulan 5 mendapat waktu. Ali membeli jam lama. Boleh diterima. Lama ni merujuk kepada usia jam. Makanan segera sangat digemari kanak-kanak. Yang manakah? Ini, makanan segera. Makanan segera ni seperti apa? Maggi kan, mi segera. Jenama apa? Mi, Maggi dan sebagainya lah. Sekarang dah menjadi trend, ada satu Maggi Korea ya. Apa tu, Samyang, yang sangat pedas tu. Elakkan makan ya, sebab pedas ni tidak bagus untuk perut. Jadi elakkan. Jadi yang terakhir ialah Abu tiba lambat 30 minit. Okey, lambat. Seperti yang cikgu bagi tadi ialah saya selalu dah lewat ke sekolah kerana mengelewat. Lewat Abu tiba lambat maksudnya dia, waktu dia lambat daripada yang dia tetapkan. Okey, kita dah belajar kata adjektif sebanyak 5 jenis. Yang pertama apa tadi? Sifatan. Yang kedua, warna. Yang ketiga, ukuran. Yang keempat ialah bentuk. Dan yang terakhir ialah waktu. Lagi empat cara, perasaan, panca indera. Kita akan belajar minggu depan. Dan cikgu nak kamu membawa buku Keratan Akbar. Ikutlah Keratan Akbar pada zaman bila, pada hari apa. Bawa satu page sahaja, satu muka surat sahaja, dan pastikan dalam bahasa Melayu. Boleh? Boleh. Okey, sebelum kita habiskan di sini, cikgu nak Amirul membuat refleksi. Apa yang kita belajar hari ini dan apa yang Amirul dapat. Ya, betul. Okey, bagus. Ya. Okey, kita dah belajar 5 jenis kata adjektif pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar 4 lagi. Dan kita akan sambung minggu depan 4 ini. Dan yang kamu tulis ini, cikgu nak baca sekali lagi untuk lebih memahami. Boleh? Boleh. Okey, cikgu akan tutup kelas ini dengan terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pulangkan mata cikgu. Terima kasih.